Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Hai anakku, sibukkan dirimu dengan Allah saja, jangan dengan selain Dia. Semua yang di dunia ini kepunyaannya. Dia yang menentukan semua rezeki manusia, lalu dibahagi-bahagikannya oleh para malaikat yang diwakilkan bertugas dalam hal ini. Tegasnya, semua kebaikan itu daripada Allah dan semua keburukan juga daripada Allah. Jangan sampai terkeliru. Memang hidup manusia selalu dilemparkan oleh panah-panah bencana, yakni ujian. Sehingga apabila sang hamba itu memejamkan matanya dari lemparan itu, datanglah tabib pendekatan mengubati luka-lukanya, dan tabib kebaikan juga yang mengangkat kesakitannya, yakni menghilangkannya. Kemudian tabib rindu yang merangkul sayang kepadanya. Permulaan itu mestilah dengan yang susah dahulu. Jika syurga itu dikelilingi dengan yang serba susah, bagaimana pula dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla? Si mukmin itu adalah umpama pekerja di istana raja dari segi dekatnya di dunia. Jika rahsia itu menjadi langit dan hati menjadi bumi, hati itu pula akan diberi makan dari pagar langit rahsia. Dan jika dia mahu nescaya dikumpulkan buatnya kedua-duanya sekaligus. Pada suatu hari, Sidi Jailani rahimahullah melihat suatu lembaga yang mendekatinya. Lalu dihulurkan kedua belah tangannya seolah-olah dia memeluk sesuatu. Kemudian dia pun berkata, "Wahai ahli majlis, maafkan aku kerana aku terdorong oleh suatu hal, kejadian di balik kesedaran, yakni karamah. Pada hari ini aku bisu dan peka. Aku lihat bapaku Adam AS datang dan berkata, 'Hai anakku, engkau telah membetulkan pertalian nasabku.' Kerusingan itu mesti ada. Bila maut datang menjemputmu, engkau akan terputus dengan semua orang yang biasa mendampingimu. Engkau akan ditinggalkan oleh semua kerabat. Maka dari sekarang sepatutnya engkau tinggalkan mereka dan putuskan perhubunganmu dengan mereka, supaya engkau membuat kubur menuju jalan kepada Allah, atau bilik yang terasing sendiri untuk berkhidmat kepadanya. Matikan dirimu sebelum engkau benar-benar mati. Mati dari dirimu dan dari mereka sekalian. Kelak engkau akan hidup bersama-sama dengan Dia, yakni Tuhan. Jadikan dirimu seperti mayat. Nanti tangan takdir akan menyuapkan makanannya dan membolak-balikkan hidupnya. Yang sesudah itu, dia boleh mengambil bahagian dari rezekinya tanpa susah payahnya lagi." Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini kita telah membicarakan tentang bagaimana peranan guru dan bagaimana pentingnya kita masih terus menghubungi diri kita dengan guru secara kepahaman. Kerana kepahaman itu satu kurniaan Allah SWT. Makin dekat seorang itu dengan Allah, maka makin luas kefahamannya di dalam rahsia-rahsia Allah dan juga takdir-takdirnya. Kemudian kita juga telah menjelaskan tentang kelebihan beriman kepada Allah dengan maksud
kita senantiasa menyuburkan keimanan kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam keimanan kita pada Allah. Kerana siapa pun yang bersungguh-sungguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu-ragu, sebagaimana Allah Taala sebut dalam Quran, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Bahawasanya orang beriman itu ialah mereka yang benar-benar beriman pada Allah dan Rasul, kemudian mereka tidak ragu-ragu pada setiap janji Allah dan Rasulnya, dan mereka benar-benar berjihad pada jalannya dengan harta benda mereka, bahkan dengan nyawa-nyawa mereka. Mereka lah orang yang benar-benar beriman. Kita juga telah menjelaskan semalam bagaimana orang-orang yang beriman itu sentiasa dirahmati Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka lah yakni orang beriman akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga kita telah menyatakan bila benar keimanan kita pada Allah, sentiasa datang pertolongannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian kami akan selamatkan orang beriman. Bahkan kita lihat dan kita baca kisah-kisah umat-umat dahulu yang binasa, yang selamat orang beriman. Kita baca kisah orang-orang yang telah mendapat azab dan kemurkaan, yang selamat orang beriman. Sebab itu kesungguhan kita dalam beriman, percaya pada Allah dan perintahnya, percaya kepada Nabi SAW dan suruhannya, akan menjadikan kita sentiasa terpelihara. Sebagaimana kita nyatakan bahawa Allah sentiasa mempertahankan orang beriman. Inna Allaha sayudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah menyatakan innallaha, sesungguhnya Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu, akan mempertahankan orang beriman. Maka sesudah kita bicarakan tentang keimanan sehinggalah sampai ke peringkat kewalian, peringkat tinggi darjat di sisi Allah SWT, yang kita dah sebut semalam, darjat paling tinggi namanya kutub, darjat kutubiyah, seorang yang dekat dengan Allah. Sebagaimana para ulama menyebut antara yang berada pada darjat ini ialah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam marhalah ataupun yang disebut sebagai kutub, wali kutub. Dan apa yang kita nak bicarakan hari ini ialah tentang perlu mesti kita menyibukkan diri kita dengan Allah SWT. Kalau semalam kita juga menyebut tentang bila kita melapangkan waktu kepada Allah, maka Allah melapangkan waktu kita. Bila mana kita meletakkan komitmen kita pada perintah-perintah Allah, maka Allah akan memelihara segala keperluan kita. Kata Syekh Abdul Qadir, hai anakku, tisbah pada anakmu, anakku, dengar sini, sibukkan diri dengan Allah. Kita sentiasa sebut perkataan saya sibuk, kami sibuk, hari ini saya sibuk. Baik, bagaimana kita membina urusan-urusan sibuk dalam kehidupan kita? Setiap kali orang datang jumpa kita atau bertanyakan pada kita, bila kita nak skip daripada dia, kita sebut saya sibuk. Hari ini saya tak boleh, saya ada urusan, saya sibuk. Baik, kesibukan yang perlu kita bina, sibuk. Biar alasan sibuk ini alasan yang menjadi dominan, itu sibuk dengan Allah. Ini sibuk masa kita dengan Allah SWT. Berarti dalam semua perkara berkaitan urusan Allah, maka itu menjadi prioriti, keutamaan, dan itu menjadi kesibukan kita. Kalau kebiasaan orang sanggup batal satu perkara untuk mendatangi satu perkara yang dinampak lebih beri manfaat, maka perkara yang ditolak ini, untuk ditolaknya dia akan kata saya sibuk hari ni, saya tak nak buat yang ni, saya akan buat yang ni. Misalnya isteri dia kata, bang hari ni kita pergi supermarket, dia kata saya sibuk hari ni, saya ada kerja. Atau suami kata, awak hari ni ikut saya pergi sini, pergi sini. Saya kata, bang hari ni saya sibuk sikit, saya tak boleh ikut abang. Baik, kita nak membina, menggunakan perkataan sibuk dengan benar.
Kerana setiap kali kita sibuk bererti perkara itu lebih beri manfaat, lebih beri faedah, lebih memberi kebaikan. Dan apa pun urusan yang tak boleh beri kebaikan pada kita, tak boleh beri manfaat, perkara ini kita akan skip, kita akan buang dengan mudah, dengan kesibukan. Sekalipun kita berjanji dengan ramai orang, maka datang satu perkara kita akan kata saya sibuk. Misal kata kita janji dengan fulan bin fulan bin fulan, tiba datang satu urusan penting, kematian. Dan semua orang, bila kita dijanjikan untuk jumpa dan sebagainya, tiba-tiba yang berjanji kata saya tak boleh hadir sebab ada keluarga saya kematian. Orang akan terima. Orang tak marah kita. Sebab kematian itu kesibukan yang utama. Itu dalam uruf manusia. Hatta kalau dia patut hadir, angkat sumpah sekalipun, tiba-tiba berlaku kematian, dia mungkin batalkan akad sumpah. Hatta kalau dia terpaksa bertemu sultan, tiba-tiba berlaku kematian, dia pasti akan menemui ataupun pergi kepada majlis kematian berbanding majlis bersama sultan. Kalau sultan tanya mana si mak tu, mak tu ada keluarga dia meninggal, mak dia meninggal, ayah dia meninggal, maka sultan pun tak marah. Kenapa? Kematian itu kesibukan. Tentang kesibukan sebenarnya ialah persiapan menghadapi kematian. Itulah kesibukan kita. Kalau saya katakan hari ini, siapa pun orang besar berjanji dengan kita nak jumpa, lalu kita sebut maaf ada keluarga saya meninggal dunia, mereka terima atau tidak? Terima. Tak, kematian benda paling sibuk dalam dunia. Tapi kita katakan yang lebih utama daripada itu, persiapan menghadapi kematian kita. Itu kesibukan kita. Apa yang kita persiapkan hari kematian kita. Maka atas nama persiapan menghadapi kematian, maka binilah kesibukan. Atas urusan yang penting ini, bersedia menghadapi kematian. Semua kita kena bersedia. Maka jadikan ini kesibukan kita, keutamaan atau prioriti kita. Oleh sebab itu bila Syekh Abdul Qadir kata, sibukkan diri dengan Allah, bukan selain Allah. Kerana apa? Dunia ini semuanya kepunyaan Allah. Perkara yang paling kita bimbang, rezeki. Yes, rezeki satu benda yang kita pernah sebut sebelum ini. Manusia paling bimbang sekali bila berada kat dunia, rezekinya. Kita dengar firman Allah Ta'ala, bila mana Allah berfirman, wa qaddara fiha aqwataha, dan dia Allah yang menyusun, yang menentukan setiap kadar rezeki setiap hamba. Qaddarallahu, kata Allah, qaddarallah wa qaddara fiha aqwataha. Perkataan aqwat daripada perkataan qut. Qut maknanya makanan yang menjadi kebiasaan dia, makanan harian dia. Qutu yaumihi. Tentang kita orang Melayu, makanan biasa kita nasi. Kita kalau tak jumpa nasi, kita rasa tak ada makanan. Tak, kita nak nasi. Biarlah orang suap benda tu, benda ni, nak nasi tak ada. Kita rasa, kalau sakit masuk angin pun sebab saya tak makan nasi, dia kata. Tak ada orang bila sebut saya perut masuk angin sebab saya tak makan ayam, sebab saya tak makan ikan. Kerana dia tak makan nasi. Bila makan nasi, ulah perut tak masuk angin. Baik, kita sepakat tentang itu makanan kebiasaan kita. Orang Arab pun sama, makanan kebiasaan dia roti. Dia kalau tak makan roti, dia kata dia tak makan. Dia cari aish. Sebab itu dia namakan roti itu aish, kehidupan. Roti. Sekian orang dia ada makanan. Dia ada satu tempat di China, makanannya jagung. Dia kalau tak makan jagung, dia tak boleh. Dia kena makan jagung. Ada tempat mereka makan oat. Tak jumpa oat, tak makan. Baik, Allah sebut dalam Quran, qaddara fiha aqwataha. Allah yang tentukan makanan utama kamu. Makanan utama kamu. Tuan-tuan lihat setiap negara dia ada makanan utamanya. Siapa tentukan? Allah. Allah tentukan negara ni dia kena makan ni, yang ni kena makan ni. Kalau tak ada benda tu, dia anggap dia tak makan. Tak semua negara makan nasi macam kita. Ada negara yang mungkin makan daging. Ada negara yang ni makanan utama. Ada negara yang makanan utamanya mungkin Bali.
mungkin sekoi, mungkin jagung, mungkin gandum, mungkin sekian-sekian. Ini kalau kita ikat orang asli ni, apa makanan utama dia? Dia pun ada makanan utama dia. Dia tak makan nasi, dia ada makanan utama dia. Dia duduk dalam hutan. Maka Allah bukan sekadar menetapkan makanan ruji kita dan meletakkan berapa banyak kita akan dapat. Ini adalah jaminan Allah tentang tak ada orang mati sebab tak ada rezeki. Tak ada. Tuan-tuan, kita tengok orang-orang yang mati, apakah sebab tidak ada rezeki? Yang ni mati tak kira dia kaya, dia mati aksiden, ni mati tertembak, ini mati kena belasah. Ada tak kita dengar mati sebab dia tak ada rezeki? Dia akan ada rezeki dia. Kalau dia mati berarti rezekinya sudah tamat. Bukan kerana tak ada rezeki, rezekinya sudah tamat. Maka dia tak boleh, walaupun dia orang kaya, dia tak boleh makan lagi sebab rezekinya dah tamat. Masuk air pun tak boleh, rezekinya sudah tamat. Maka atas asas ini, kenapa kita kena sibukkan diri kita dengan Allah? Kerana ada jaminan rezeki dari Allah. Kita tak perlu kita bimbang. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, semua kebaikan itu milik Allah. Kemudian dia kata, keburukan, kejahatan itu juga dari Allah. Tapi jangan keliru. Baik, kita tahu kebaikan semua datang dari Allah. Tapi keburukan, hakikat datang dari Allah. Tetapi, bila kita sebut benda buruk ni, datang dari Allah, ya datang dari Allah. Kullum min indillah, semua daripada Allah. Tetapi jangan keliru. Yang kita nampak buruk itu pada pandangan kita. Yang kita nampak buruk itu pada akal kita. Di sisi Allah semua baik. Ambil contoh begini. Kita lihat dengan gagal dalam perniagaan, itu satu keburukan. Buruk atau tidak? Ya buruk. Ada tak orang suka takdir ni? Tak ada. Ini benda tak baik. Ya tak baik pada pandangan kita. Di sisi Allah semua baik. Bukan kerana sebab jatuh bisnes ni kita mendapat ilham bisnes lain yang lebih baik. Bukankah sebab jatuh bisnes ni kita dapat satu ilmu yang sebenar? Kerana orang yang benar-benar merdeka jiwanya ialah orang yang berani gagal. Orang yang takut-takut gagal, jiwanya menjadi terpenjara dengan ketakutan. Orang berani gagal, berani kalah, ini orang yang jiwa merdeka, jiwa kuat. Tetapi kita kalau pergi ngai, sanggup dah terima kalau tak dapat ikan, kita okey. Ini orang jiwa kuat. Orang pergi berburu, kalau tak dapat buruan, dia okey. Ini jiwa kuat, jiwa merdeka. Orang berniaga, dia rugi, dia sanggup terima. Sebab dia jiwa merdeka. Dia jiwa yang disebut sebagai jiwa yang terpenjara, tak rasa kebebasan. Ialah jiwa yang rasa takut kalah, takut jatuh. Yang ni dia tak tahu nak duduk mana. Kanan ke kiri, kanan ke kiri. Duduk kiri kan jatuh, duduk kanan pun jatuh, duduk tengah-tengah. Dia menjadi golongan muzabzab. Zabzab, golongan yang ragu-ragu. Orang yang kena penyakit ragu-ragu ni, dia jadi penakut seumur hidup dia. Dia tak akan ada prinsip. Sebab dia ragu-ragu. Orang yang berani, kalau orang tak ada keraguan, dia tunjuk prinsip dia. Maka bila kita sebut tentang buruk, suatu benda yang buruk itu pada pandangan kita, di sisi Allah semua baik. Yang saya bagi contoh, bisnes jatuh kan buruk. Ini semua dari Allah. Tapi ia kebaikan. Saya dapat belajar sesuatu, saya ditegur oleh Allah. Kita sakit, buruk pada pandangan kita, patut kita sihat, hari ni boleh pergi sana, pergi sini, tiba sakit, buruk tapi baik. Di sisi Allah semua baik. Dek sakit tadi kita dapat sekian-sekian kebaikan lain. Kita dapat zikir, dapat solat, dapat baca Quran, dapat menuntut ilmu sebagai contoh. Tetapi secara adab kita dengan Allah. Kerana tuan-tuan, manusia ni kalau kita sebut baik, dia tak nampak baik hari ni. Kalaulah kita melawat orang sakit, dia sakit, kita jumpa dia, bagus orang sakit ni, marah dia. Sebab apa? Dia belum nampak baiknya kat mana. Kita akan marah. Kalau isteri dia sound ke suami dia, suami sakit, baguslah abang sakit. Kalau tak sakit, keluar rumah je kerja, baguslah. Suami tak boleh terima lagi sebab dia pun tak nampak lagi.
Tapi sampai masa dia nampak, oh bagus, dia betul. Sakit tu bagus. Secara adab kita dengan Allah. Oleh kerana kita ni jahil nak lihat satu kebaikan tadi, lalu kita berkata begini, yang baik datang dari Allah, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Datang daripada kerana kecuaian saya sendiri. Ya, semuanya dari Allah. Tapi kerana kita manusia tak mampu melihat kebaikan suatu musibah, tak mampu. Kita bila sedih, kita terhijab melihat kebaikan. Kita naik kereta, baru melanggar pagar. Allah, kereta baru beli, langgar pagar. Pagar pula, pagar rumah sendiri pula. 2 kali dah baiki, pagar kita lagi nak baiki. Kereta kita pula nak baiki. Pagar baru. Kereta baru. Yang mandu je orang lama. Langgar. Tak benda lah kebaikan. Maka setiap adab kita jahil, kita kata yang baik datang dari Allah. Ni kemalangan ini, kekurangan datang daripada diri saya sendiri, kecuaian saya. Supaya apa? Supaya kita cepat redha. Kerana antara tanda iman itu redha dengan takdir. Jadi kita akan melihat kekurangan yang berlaku kerana perbuatan kita. Supaya kita menyalahkan diri kita, bukan menyalahkan takdir Allah. Tapi bila kebaikan berlaku, maka kita cepat-cepat berkata ini datang dari Allah, supaya cepat syukur kita, supaya hilang sombong kita. Tapi hakikat, kita bercakap hakikat, baik atau buruk pada apa yang kita lihat, semua datang dari Allah. Tapi nisbah buruk tadi saya katakan tadi, yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, jangan keliru. Maksud, oh Allah yang mentakdirkan jahat ni, seolah kita macam buruk sangka pada Allah. Bukan. Maksud pertama ialah kecuaian kita. Maksud yang kedua ialah buruk pada pandangan kita, bukan pada sisi Allah SWT. Kerana kalau tuan-tuan lihat dalam kehidupan, takdir apa yang buruk bagi kita? Cuba beritahu. Sepanjang kita hidup ni, takdir apa yang buruk bagi kita? Takdir yang buruk bagi saya, Ustaz, saya pernah periksa tak lulus. Buruk. Apa yang berlaku selepas itu? Bila dah periksa tak lulus, bukankah awak berjaya sebab awak tak lulus periksa? Dengan sebab itu awak terus dapat set up bisnes awal sekian sehingga awak berjaya. Antara benda buruk dalam hidup saya tak boleh masuk universiti. Bukankah sebab itu awak berjaya? Lalu orang yang belajar universiti pun bekerja dengan awak. Jadi kalau kita tanya dalam hidup, ada tak benda buruk takdir? Tidak ada. Melainkan semua baik. Tidak ada sesuatu pun yang dinamakan tidak baik. Oleh sebab itu kena tahu benda, jangan keliru. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kita manusia akan tu diuji oleh Allah, diuji dan diuji. Maka apa yang patut kita buat? Pejam mata je. Apa maksud pejam mata? Serahkan pada Allah, pasrah pada Allah. Nescaya waktu kita menyerahkan diri pada Allah, akan datang ubat dari Allah. Akan datang ubat dari Allah yang akan mengubat luka-luka ujian ini. Kemudian akan datang kebaikan kepada kita. Yang Syekh Abdul Qadir sebut tabib. Tabib ni maksud doktor. Maknanya bila datang sakit kita, Allah lah yang akan sembuhkan, bukan doktor lain. Bila kita kena ujian, mihnah, Allah lah yang akan beri kebaikan kita, bukan manusia. Maknanya kita nampak, ya Allah, pertolongan Allah datang. Dan bila datang ujian-ujian ini, Allah lah yang akan menambahkan rindu kita dengan Allah. Ini panggil tabib rindu. Istilah tabib, yang ini merawat, ataupun kita sebut bahasa mudah doktor. Jadi kalau kita melihat ujian kita dari awal sampai akhir, banyak macam-macam. Macam mana kita nak menghadapi ujian? Serahkan pada Allah, pasrah pada Allah SWT. Bila kita sebut serah pada Allah, ikut dia punya panduan, garis panduan Allah Ta'ala. Apa yang Allah ajar bila kita dapat ujian? Kita berinna lillah, kita berdoa, kita memperbaiki diri, kita beristighfar, kita berselawat, kita menebus kesilapan kita dengan kebaikan. Maka setiap kali berlaku perkara-perkara tersebut, lalu kita melakukan rombakan dalam hidup berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Orang ni
dia akan rasa bagaimana Allah SWT datangkan jalan keluar baginya. Datang setiap kita, kalau rumah kita setiap kali roboh, setiap kali bocor, apa tuan-tuan buat? Islahat, baiki. Sampai peringkat tak boleh baiki, kita akan buat pembinaan semula. Bina semula rumah, tapi tapak yang sama. Rumah itu mungkin berbeza, tapak yang sama. Kita, bila datang ujian-ujian Allah pada kita, maka baiki. Sampai peringkat kita kena buat restructure balik, pembinaan semula diri kita. Start balik dari awal. Kat mana saya kena start balik ni? Kalau telefon kita hang, kita restart. Kalau restart tak boleh, tutup dulu, kemudian buka balik. Hidup ini kau nampak macam tak boleh pergi dah ni, maka tutup hidup kita dengan maksud ubah, cara ubah. Macam mana kita orang beriman nak restart diri kita balik? Dia ajar oleh Allah SWT. Kita restart diri kita dengan istighfar, dengan taubat. Restart balik. Ini musibah-musibah tak tertanggung saya. Ini fitnah saya. Yang ni bercakap buruk tentang saya. Yang ni buat zalim pada saya. Yang ni buat begitu pada saya. Oh, kita rasa macam hidup ni benar-benar terpinggir. Benar-benar dah tak ada nilai. Yang dekat pun memusuhi kita, yang jauh pun lagi tak peduli kita. Maka apa yang perlu kita lakukan? Restart hidup kita. Taubat sungguh-sungguh. Dan minta petunjuk dari Allah. Minta petunjuk sungguh-sungguh macam mana kita nak jalani hidup. Kemudian duduk kita dalam majlis ilmu mendengar nasihat. Barangkali kita tutup pintu nasihat, maka datang musibah. Kerana pintu-pintu nasihat itu penyelesai pada musibah. Tak ada orang boleh tutup pintu itu. Antara pintu yang kita tak boleh tutup selama-lamanya ialah pintu nasihat. Sehingga Nabi SAW menyatakan ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Siapa yang mula tutup pintu nasihat, maka dia tak akan jumpa jalan keluar pada masalah dia. Setiap orang kena buka pintu ini. Pintu ini jangan tertutup. Bukan sekadar pintu maghrib dan subuh, yang kita sebut kuliah maghrib, kuliah subuh. Setiap masa ada pintu yang mesti senantiasa terbuka, kerana dia merupakan tali hayat pada kehidupan kita. Nasihat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada umatnya, nasihat. Nabi tak sibuk untuk bina bangunan tinggi. Itu urusan kamu, bina bangunan tinggi. Nabi tak sibuk untuk buat benda-benda yang bersifat-sifat hal-hal keduniaan. Kerana itu evolusi manusia. Tetapi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan, nasihat. Nasihat ini yang akan menjadi solusi pada banyak masalah kita. Sebab itu saya katakan jangan tutup pintu ini. Kita sehebat mana pun jangan tutup pintu ini. Hatta orang yang sudah menjadi ini pemimpin besar, tetapi pemimpin negara, yang menjadikan dia selalu tergelincir kerana dia sudah tutup pintu nasihat, sehingga dia lupa siapa dia. Sehingga dia lupa dia hamba Allah yang akan dikembalikan pada Allah, ditanya. Sebab bila berada pada darjat kepimpinan, rasa kuat, rasa gagah, rasa betul, maka ini musibah. Oleh sebab itu, pintu nasihat jangan ditutup. Siapa pun kita. Atas semalam kita cerita ulama sama ulama, mereka juga tidak menutup pintu nasihat. Mereka mendengar kata-kata ulama yang lain. Kata-kata ulama yang lain itu nilai nasihat. Ini Hasan al-Basri, dia kata siapa yang terkumpul sifat munafik, akan kukata dia munafik. Kata Atta, bukan. Hatta orang yang sudah terkumpul sifat munafik, belum kita boleh kata dia orang munafik. Tetap kita kata dia ada sifat munafik. Kalau tidak, saudara-saudara pada Nabi Allah Yusuf, mereka bercakap, mereka bohong. Mereka janji, mereka mungkiri. Mereka diberi amanah, mereka khianat. Itu sifat munafik ada pada saudara-saudara Yusuf. Tetapi Nabi Allah Yaqub tidak memanggil mereka munafik. Tidak. Kerana ada penyakit lain, hasad. Dia bukan munafik.
Dia ada penyakit dengki adik-beradik. Dengki. Maka kata Hasan Basri benar. Untuk Allah merahmati Ata, ia benar. Saya katakan tak ada ulama yang tutup pintu nasihat. Cuma dikatakan ada orang dia nak ambil kredit kerana saya berjaya nasihat ulama tu. Tapi ini ada kalangan orang jahil. Dia mengambil, dikatakan konongnya kata ni patut ulama pun kena dengar nasihat. Ya betul, tapi bukan daripada kamu. Yang ada setengah orang tujuan untuk dia menasihati ulama untuk dia dapat kredit. Konon dia tegur orang ni, kredit. Atau dan tujuan nak beritahu dia ni bukan ahli sangat, saya pun boleh nasihat dia. Kerana orang-orang ini akan memainkan manipulate nasihatnya kepada ulama. Tidak ulama sesama ulama. Sebab itu bila Abdullah bin Abbas bila mengajar, dia ada seorang pengkritik daripada Khawarij. Sebab kerjanya untuk dia, kalau zaman hari ni cari salah tu dia dalam Facebook ni sekian. Abdullah bin Abbas menyedari orang ni kerjanya kritik. Ya, tidak selevel dengan Abdullah bin Abbas. Maka bila Abdullah bin Abbas cerita tentang bagaimana keistimewaan burung hudhud, dia boleh melihat air dalam tanah. Dapat melihat air dalam tanah. Sehingga kerana itu Nabi Allah Sulaiman bila burung hudhud tak ada, dia tanya. Sebab bila tanya ni peranan dia penting. Tentu kalau pemerintah dia tanya yang tak ada ni, maknanya orang ni penting. Orang ni cukup bernilai. Maka Sulaiman tanya, mana burung hudhud? Tak datang. Kalau dia tak ada alasan, aku sembelih dia. Akhirnya burung hudhud ini beritahu apa cerita dia. Kata Abdullah bin Abbas, hudhud keistimewaannya ialah mencari air untuk tentera Nabi Allah Sulaiman. Dia terbang dari jauh, dia tengok dalam tanah tu ada air. Lalu pengkritik ini, kali ini aku dah jumpa kesalahan dia. Gembira. Nampak ada salah Abdullah bin Abbas, ulama. Tak. Kalau orang hari ni tulis dalam Facebook lah. Tulis ya. Orang dulu dia kritik depan-depan terus. Dia kata kamu bercakap satu benda yang kurang tepat. Tak betul, salah. Bagaimana burung hudhud kamu kata boleh nampak air, sedangkan seorang budak ditaburnya makanan, ditahannya perangkap, tiba-tiba burung hudhud boleh masuk perangkap. Kalau air dan tanah nampak, takkanlah perangkap tak nampak. Aku telah mengenakan kamu, aku dah kalahkan kamu. Lalu kata Abdullah bin Abbas, aku ni kau tidak kena. Aku sebenarnya tak nak jawab sangat benda ni, tak nak jawab. Tapi kalau aku tak jawab, kamu terus memainkannya. Kononnya kamu telah kalahkan aku, kamu dah menang. Maka ia menghina nilai ilmu. Maka biar aku jawab. Bila datang takdir Allah, maka segala helah tidak akan berguna lagi. Betul, hudhud itu nampak, tapi yang hari dia kena perangkat, kerana itulah takdir Allah padanya. Mudah kita faham. Orang ada tak kita dengar yang pandai berenang tapi mati lemas? Apa tidak ada? Dia pandai berenang, dia mati lemas. Ada tak kita dengar yang pandai bisnes tapi bankrupt? Pernah dengar? Bijak bisnes, dia siap bagi talk lagi. Dia siap buat, ada buku dia untuk orang menggunakan kaedah dia kait. Akhir dia bankrupt. Ada atau tidak? Kenapa? Itulah takdirnya. Kalau ikut ilmu bisnes, dia dah buat semua, pelabur sini, melabur sini, tiba-tiba jatuh bisnesnya. Kenapa? Itulah takdir Allah. Bila datang takdir Allah Ta'ala, maka tidak ada guna sekali ikhtiar. Maka akhirnya orang ni pun mengakui kealimannya. Ini cerita dalam nasihat. Yang kita masuk nasihat ni, orang benar-benar nak beri nasihat. Bukan orang ambil kesempatan nak lemahkan, kononnya beri nasihat. Bila tak dengar, apalah tak nak dengar. Ulama tu kan dengar nasihat, ibn dari orang awam. Tak lihat bagaimana nak kenakan orang dengan nasihat yang bukan tujuan yang baik. Kemudian kita lihat bila Syekh Abdul Qadir menyebut tentang bila kita pasrah kepada Allah Ta'ala, akan datang pertolongan Allah. Semua takdir Allah. Jangan kita terlalu caknakan dia dengan maksud fikir-fikirkan sangat.
Kenapa jadi macam tu? Kenapa jadi macam ni? Kenapa pada saya? Kenapa tak dia? Kenapa tak sekarang? Kenapa sekarang tak dulu? Kenapa dulu tak sekarang? Demikian ayat-ayat yang kita katakan kalaulah. Maka ini semua laluan-laluan syaitan yang masuk untuk merosakkan agama kita. Katakanlah apa yang ditakdirkan oleh Allah itu baik. Katakanlah qaddarallah, ini semua takdir Allah yang Allah inginkan. Oleh sebab itu yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, datang takdir Allah pejam mata. Jangan bicarakan hal itu. Jangan duk teringat benda tu, kenapalah saya semalam rugi RM100, kenapalah saya kena tipu dia orang semalam, kenapa? Duk fikir masalah pening kepala. Tentang penyakit pening kepala kerana musibah yang kita ciptakan sendiri. Orang selalu kena pening-pening kepala sebab apa? Sebab dia terlalu memikirkan benda yang dia tak patut fikir. Ada orang, kalau kita lihat, orang beriman yang yakin pada Allah, antara perkara yang paling payah kena pada dia pening kepala. Payah. Sebab apa? Dia tak fikir benda-benda yang akan menjadikan dia pening kepala. Dia tak fikir. Bukan saya kata tak ada sakit terus. Mungkin sampai peringkat dia sakit kepala bukan kerana dia fikir. Kerana itu datanglah ujian Allah, sebagaimana yang berlaku pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bermula sakit baginda yang membawa kematian ialah sakit kepala. Lalu Nabi kata, wa ra'sa, aduhai sakitnya kepala aku. Sehingga Rasulullah membalut kepalanya. Tapi kita cakap secara umum. Ni duk fikir macam mana, jangan pening kepala. Fikir itu, fikir ni, pening kepala. Ia musibah kita bawa dalam diri kita. Pejamkan mata, pasrahkan pada Allah. Yang kita sebut tadi, restart diri kita. Baik, mulakan balik hidup kita. Banyakkan istighfar, banyakkan berdoa, banyakkan beribadat, buka pintu nasihat. Buka pintu nasihat. Maka selesai masalah. Macam mana Allah nak selesaikan? Maka mengikut apa yang Allah kehendaki. Bukan mengikut apa yang kita kehendaki. Contoh, bila mati orang kita sayang, takkanlah penyelesaiannya orang mati itu hidup balik. Itu bukan penyelesaian. Allah jadikan kita redha. Maka itu penyelesaian. Tak semua benda dia berlaku bila kita cerita penyelesaian mengikut apa yang kita nak. Kalau bisnes rugi kemudian jadi untung, itu penyelesaian. Itu bukan penyelesaian mutlak. Mungkin hari ni bisnes rugi, penyelesaiannya ialah berpindah pada bisnes lain. Mungkin hari ni rugi, penyelesaiannya ialah kita bekerja dengan orang lain. Mungkin itu penyelesaiannya. Mungkin kalau hari ni bisnes rugi, penyelesaiannya mungkin kita pun tukar career kita. Daripada bisnes jadi orang lain lah, jadi pekerja lain. Kita ke laut ke hutan ke. Mungkin. Tapi penyelesaian bukan mengikut cara kita nak. Hati-hati bila kita mendambakan penyelesaian cara kita. Ia akan menambahkan tekanan kita. Maksud kita nak selesai macam ni. Kalau seorang seorang anak tengok ayah dia kenapa keras sangat dengan dia, kasar sangat dia, penyelesaian nak suruh anak ayahnya berlembut dengan dia, dia tak dapat. Ayah dia kasar dengan dia sampai mati. Mana penyelesaian? Ada. Penyelesaiannya Allah jadikan kamu kuat melayan keinginan kasar ayah kamu. Itu penyelesaian. Jadi kita boleh jadi kuat walau ayah duk marah, tenang. Ya, kalau ikut harapan kita, ayah ni bercakap lembut. Seorang suami, isteri saya layan saya kasar. Kasar macam mana? Doa Ustaz biar lembut hati, biar layan lembut macam bidadari. Saya pun dah doa siang malam, pagi petang. Dah suruh ramai tok guru buat. Maka sampai mati bini kita macam tu misalnya. Mana penyelesaian? Allah dah beri penyelesaiannya. Kerana penyelesaian Allah bukan macam kamu nak. Allah bagi yang menjadikan suami tadi seorang yang tabah, menjadikan suami tadi dapat pahala yang banyak atas ujian isterinya, atas ujian isteri tersebut. Dan sama juga isteri, kalau suami saya keras dengan saya, tak romantik, hari-hari jadi pun tak pandai nak beri saya kek sebiji, tak ada Ustaz. Makin hari jadi makin menjadi dia Ustaz. Wah, macam mana ni, doa dah habis dah, mana penyelesaian dia? Dah pergi Mekah doa, dah pergi umrah, dah pergi haji doa. Perangai suami macam tu,
Kita mengharapkan penyelesaian macam kita nak, hati-hati. Jangan pernah merasakan bahawa penyelesaian itu mesti macam kita nak. Macam Allah kehendaki. Macam Allah kehendaki. Akhirnya jadikan kita isteri yang mungkin asbab suami kita dapat pahala yang banyak kerana kita mampu menasihati dia setiap hari. Maka itu kita dapat pahala. Mungkin kita pahala kita kurang dan menasihati orang lain, kita dapat pahala nasihat suami sendiri. Jadi penyelesaian bukan macam kita nak. Macam Allah kehendaki itu lebih baik. Bukankah kita meyakini pilihan Allah lebih baik? Bukan pilihan kita. Kalau kita rasa pilihan kita lebih baik, maka kita akan lihat kebinasaan kita dengan pilihan kita. Ramai mana orang binasa dengan pilihan dia. Ada macam contohlah, seorang hamba Allah, dia pilih jodohnya sendiri. Saya tahu perempuan ni baik, memahami saya, sekian. Okay, kahwin. Dia punya majlis perkahwinan, wedding of the year, wedding of the century. Misalnya, okay, 2 bulan cerai. Bukankah perempuan itu pilihanmu? Dan lelaki itu juga pilihanmu. Kamu dok war-war, kamu dok cerita. Kenapa berakhir macam tu? Kerana kamu lupa pilihan Allah. Manusia bila buat pilihan dia akan berdiri dengan pilihan dia. Manusia bila memilih pilihan Allah, maka dia akan bahagia dengan pilihan Allah. Sebab apa beza Allah pilih dengan saya pilih? Tuan-tuan, bila kita pilih, kita rasa kita bijak sangat, pandai sangat, kita tahulah. Kita lupa berkata insya-Allah. Kita lupa berkata Allah lebih mengetahuinya. Dan kita lupa istikharah pada Allah. Dan kita lupa untuk menyerahkan bahawa inilah ketentuan Allah yang lebih baik untuk kita. Akhirnya saya sebut tadi, ramai orang atas nama pilihan sendiri dia menyesal. Silap saya pilih benda ni. Bukankah awak pilih? Kan awak kata pilihan awak terbaik. Silap. Sebab itu tuan-tuan, sentiasa dalam hidup kita, pilihan kita ialah pilihan Allah. Kita istikharah dia ajar. Kalau tak nak istikharah dengan cara solat, cara doa, Allahumma khirli wakhtarli. Ya Allah, berikan aku pilihan. Wakhtarli, tolong pilih untukku, ya Allah. Ini kita ni, hatta ni, jalan mana nak lalu? Jalan kampung ke jalan highway? Contoh, kita guna logik, highway lah. Kampung tak? Ya Allah, kau tunjukkan aku. Ilhamkan aku jalan yang baik untuk aku ikut. Kita dah serah pilihan Allah. Maka insya-Allah baik. Kita dah pilih macam tu, tiba jam. Tak, saya dah pilih dengan pilihan Allah. Saya kata, ya Allah, ilhamkan aku jalan yang baik. Maka Allah pilihkan jalan tu jam, jalan satu kita tak jam. Kita mula kata nyesalnya. Jangan berhenti. Ada kebaikan di sini kita tak nampak. Jeng punya banyak kebaikan. Kita sampai pada waktu yang sesuai untuk bertemu dengan orang yang kita mungkin terpisah lama. Mungkin kita mau berhentilah RNA lama sangat. Jumpa kawan 20 tahun tak jumpa, 30 tahun tak jumpa. Atau mungkin manfaat lain yang kita tak tahu. Oh, ini manfaat dia, faedah dia. Okay, sebab itu dalam hidup, buatlah pilihan Allah, jangan pilihan kita. Dalam ujian yang Allah berikan, itu pilihan Allah. Sebab itu kata Imran bin Husain, bagaimana aku sedih pada benda yang Allah pilih untuk aku. Waktu beliau sakit sehingga stroke selama hampir 20 tahun, bahkan kata 30 tahun stroke, dia tetap tersenyum riang di atas tilamnya. Lalu orang tanya, wahai sahabat, kenapa masih tersenyum walau musibah ini? Bagaimana aku tidak tersenyum, tidak suka benda yang Allah pilih untuk aku? Allah pilih ini. Allah pilih aku sakit ni, Allah, aku suka. Apa yang Allah pilih, aku suka. Kita orang bila Allah uji macam ni, dia main tak suka, muka ketak, dia tak akan bahagia hidup. Tidak dia boleh mengubah apa yang dah berlaku, tidak pula dia boleh bahagia dengan apa yang berlaku. Kita lihat kerugian dunia dan akhirat. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, untuk menuju ke syurga ada ujian dia. Untuk menuju pada Allah, maka ujiannya lagi berat. Tentang bila Allah Ta'ala ciptakan syurga, Allah berfirman pada malaikat, wahai malaikat, pergi tengok syurga. Malaikat tengok, lawak, cantik. Lalu pulang kepada Allah dan beritahu, dan Allah Maha mengetahui, ya Allah, tiada yang melihatnya, mereka semua merinduinya. Semua nak masuk. Lalu Allah perintahkan syurga itu dikelilingi dengan benda yang orang tak suka.
khuffatul jannah bil makarih. Syurga tadi dikelilingi dengan benda yang sukar, yang orang tak suka. Syurga tu cantik, tapi laluan tu orang tak suka. Macam gini tuan-tuan, air terjun dalam hutan, lawa tak? Lawa. Nak pergi ke sana susah tak? Kalau air terjun tu senang pergi, mesti kotor dah itu, dia air longkang. Namanya air terjun yang betul ni, nak pergi dia susah. Ni air terjun paling cantik di Malaysia, namanya air terjun Lasir. Tapi Lasir ni tak lagi dengan kereta, kena pergi dengan bot. Saya pergi dengan bot kawan-kawan saya, air terjun Lasir dalam hutan. Masuk, tidur 2 hari dalam hutan. Tidur sambil pergi kuliah lah. Pergi tengok air terjun Lasir. Memang lawa sebab tak ada orang. Cantik tengok. Air jernih, sejuk macam air batu. Minum, Masya Allah, air mineral. Tak payah minum air kowe, air itu je. Berzat galiannya. Tak payah minum penapis lain. Tapi nak ke sana, masuk hutan. Kalau kita tengok tempat indah, mesti susah nak pergi. Kalau senang pergi, tempat indah tu dah kotor. Susah. Lawa. Tanya geng-geng yang suka main 4-wheel drive, dia jumpa tempat lawa-lawa belaka. Ni lawa, ni lawa. Tempat ni lawa. Tapi nak pergi susah. Barangkali sampai terberok dan seluar. Barangkali terkencing yang seluar, barangkali digigit nyamuk, akhirnya sampai tempat lawa. Lepas kepenatan. Syurga ni tempat lawa, tempat cantik untuk orang beriman. Tetapi laluannya sukar. Kata Nabi SAW, khuffatil jannah bil makarih. Sukar. Nak sembahyang, sukar sembahyang. Walau nampak simple. Tengok orang main jin tu lagi susah pada sembahyang. Tapi sembahyang tu berat. Angkat besi boleh. Nak angkat takbir berat. Ramai orang masuk jin. Kadang-kadang tengok dalam jin tu ramai di masjid. Padahal kena angkat berat dalam tu. Kena angkat berat, angkat besi ni, angkat besi tu. Tapi mereka masuk. Banyak benda-benda yang kita katakan berat manusia boleh buat. Tapi bila masuk ibadat, manusia benci nak buat. Datang kebencian, rasa tak seronok nak buat. Itu ujian Allah. Sebab itu solat sehingga kamu seronok solat. Puasa sampai kamu seronok puasa. Baca Quran sampai kamu seronok baca Quran. Kamu mula-mula baca Quran macam Allah, ngantuknya mata. Tapi buat. Sebab itu disebut istiqamah. Buat sampai seronoklah. Seronoklah tuntut ilmu. Seronoklah duduk masjid. Seronoklah baca Quran. Seronoklah i'tikaf. Sebab dah biasa buat. Itu yang patut kita buat. Maka bila Allah perintahkan supaya dihiasi ataupun dikelilingi syurga dengan benda susah, kata malaikat, ya Allah, rasa macam tak ada orang boleh masuk ni. Sebab banyak sukar ni. Kemudian Allah suruh malaikat tengok neraka. Oi, seram, ngeri, dahsyat. Ya Allah, tidak ada hamba-Mu yang melihat atau mendengarnya, mereka tak ada seorang pun nak masuk neraka. Lalu Allah hiasi neraka itu dengan syahwat, kelazatan. Lalu kata malaikat sesudah melihatnya, hampir tidak ada yang selamat dari neraka. Kerana syahwatnya, kerana kelazatannya. Tetapi ini yang disebut oleh Syamsul Qadir secara ringkas. Kalau jalan ke syurga tu ada liku-liku dia. Apatah lagi kita jalan nak menuju Allah, pasti ada liku-likunya. Apakah ini maksud? Tak, macam tu susah lah, macam berat. Tak. Dia cuma satu peringatan. Tentang kita ni, bila cakap dengan pelajar-pelajar cemerlang ni, periksa ni susah. Bukan kita nak suruh dia jadi gila fikir susah tu. Dia jadi bersedia untuk menghadapi susah. Kita, tuan-tuan, bila cerita syurga ni susah, nak dekat dengan Allah susah. Bukan menjadikan orang ni putus asa, tak. Nak jadikan orang ni bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh sikit. Kita kadang-kadang nak rumah yang kita idami pun susah. Kena beratur, kena apa. Masuk long, berbulan tunggu. Kita nak jodoh yang kita nak ni. Ni perempuan yang kita nak kahwin ni. Kita pun nampak susah. Nak jumpa keluarga lagi, itu ini. Lepas tu dia beri tarikh sekian-sekian. Sebab itulah ujian setiap benda yang kita nak miliki. Jadi demikian juga, kalau syurga tadi ada kesukaran dia, untuk dekat dengan Allah lebih pada syurga tu lagi.
maka bersedia menghadapi kesukaran dengan bersungguh-sungguh. Yang kita katakan kesungguhan kita bermula dengan niat yang baik, diikuti dengan doa yang bersungguh-sungguh, maka Allah sampaikan pada tujuan kita. Kita kalau niat nak jadi baik, maka itu adalah permulaan pertolongan Allah. Kita kata, ya Allah, aku nak dekat denganmu. Dengan niat kita, maka datang pertolongan Allah. Yang kedua, dengan doa kita yang bersungguh-sungguh, maka datang kemustajabannya. Doa pada Allah. Tadi niat dan hati, kemudian datang doa. Akhirnya kita dapati jalan ini, Masya Allah, dipermudahkan oleh Allah. Jalannya susah, tapi dipermudahkan oleh Allah. Allah tak suka orang memudahkan jalan ini dia. Tapi kalau Allah yang permudahkan, maka itu satu rahmat. Tuan-tuan, jangan kita yang permudahkan jalan tuju Allah. Tapi kalau Allah yang permudahkan, ya, itulah jalannya. Ada orang ambil mudah dengan agama Allah, ambil mudah je, maka akhirnya jadi susah, terbelenggu dia. Kita akui jalan pada Allah ini ada kesukaran, tapi kita meyakini kesukaran itu akan mudah bila Allah mudahkan. Kerana itu kita minta Allah mudahkan. Tuan-tuan, kita nak jumpa dengan orang VIP, susah. Susah. Kena pula dia berstatus menteri, status kan, nak jumpa susah. Tapi kalau dia mudahkan kita jumpa dengan dia, senang tak? Senang. Dia mudahkan kita. Allah, kita nak dekat dengan dia, suka. Ada halangan. Allah sebut dalam Quran, "Lau kana aradan qariba wa safaran qasida lattaba'u walakin ba'udat alaihim syuqqah walakin ba'udat alaihim syuqqah." Jalan ni jauh dan ada kesukaran. Kalau perjalanan ini dekat dan ianya senang, semua orang ikut kamu wahai Muhammad. Tapi jalan ni jauh dan ianya susah. Tapi bila Allah yang mudahkan, maka dia mudah. Sebab itu para ulama kata, ya, jalan menuju Allah ini susah. Tapi bila Allah mudahkan, maka senang. Sebab itu minta dengan Allah permudahkan kita. Alhamdulillah, dipermudahkan Allah, kita boleh tinggal riba, boleh tinggal rasuah. Alhamdulillah, dipermudahkan kita boleh tinggal maksiat, kita boleh tinggal perkara larang. Kalau ikut dulu tuan-tuan, nak tinggal rokok payah. Payah nak tinggal rokok. Orang ceramah macam-macam rokok. Tak boleh, tak boleh lah rokok ni. Rokok mana pun nak isap juga. Dia tak ada isap depan-depan ni, isap yang jamban. Macam mana pun nak isap. Tak ada benda yang orang paling bersungguh isap melainkan rokok. Daripada budak sekolah sampai budak dah habis sekolah, yang dah ada anak sekolah, orang tua, bini pompang dia tak isap depan bini, isap dalam jamban. Masuk jamban bau. Kat surau-surau ni tak berani ni ustaz marah, tapi masuk jamban bau, isap. Sungguh dia. Tapi bila Allah mudahkan dia boleh tinggalkan. Kita tanya orang yang macam mana boleh tinggal rokok, saya pun tak tahu macam mana boleh tinggal rokok. Ya, kerana Allah mudahkan jadi senang. Kebiasaan kita buat memang susah, tapi bila Allah Ta'ala ubah kita, maka mudah. Jadi biasa pagi sarapan, tiba tak sarapan, lama-lama biasa, Allah mudahkan. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, kita katakan jalan Allah ini memang suka, tapi mintalah kemudahan dari Allah. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, orang mukmin itu umpama pekerja di istana raja dari segi dekat di dunia. Baik, kita dari sudut duduk kat dunia dengan akhirat. Baik, perumpamaan akhirat itu ialah istana raja, itu akhirat. Dunia itu ialah di luar istana, dan kita duduk berhampiran istana. Betapa dekatnya kita dengan akhirat. Perumpamaannya, kita tak boleh masuk istana kerana belum sampai masa. Kita kena duduk kat dunia ni, tapi jadilah dia pekerja istana, supaya waktu masuk kita hampir. Kerana kita pekerja istana, jadilah kita anak-anak akhirat. Kita duduk kat dunia, jadilah anak akhirat. Sebagaimana kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa ada anak dunia, ada anak akhirat. Maka jadilah anak akhirat. Maknanya memang kita duduk kat dunia, tapi yang kita ingat akhirat. Umpama kita yang berada dekat dengan istana, dekat, menunggu masa untuk masuk. Kita memang duduk kat dunia, tetapi dekat dengan pintu akhirat, menunggu masa untuk masuk akhirat. Dari sudut amalan kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, umpama orang beriman itu, kalau rahsia itu ialah langit,
Dan hatinya ialah bumi. Ya, rahsia Allah tu langit. Hati kita umpama bumi. Maka lihat curahan rahmat, rahsia rahmat Allah daripada langit menuju ke bumi, maka suburlah bumi. Tuan-tuan, bumi ini subur kerana langit. Kalau langit tidak menurunkan hujan, bumi tak akan subur, akan kering kontang. Demikian perumpamaan jiwa orang beriman. Datang curahan hidayah dari Allah, maka hatinya subur, maka hatinya menghijau, hatinya bermanfaat, tumbuh segala perkara yang baik-baik. Maka kalau sekiranya pula, kata Syekh Abdul Qadir, kalau bumi itu dah subur, siap subur, demikian juga langit yang tak pernah kedekut dengan curang rahmatnya, nescaya ia akan menjadi lebih sempurna. Sempurna. Umpama hati orang beriman macam bumi yang kering kontang. Maka datang langit yang merupakan rahmat Allah Ta'ala, turun, lalu bumi jadi subur. Itu satu hal, satu keadaan. Dan keadaan yang kedua, mungkin juga bumi ini sudah sedia subur, maka datang pula curahan langit, maka dia bertambah nilainya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, tengah-tengah ceramah, seperti ada sesuatu datang kepada dia. Dia berhenti sekejap, dia hulur tangan dia, lalu dia minta maaf, wahai ahli majlis, maaf, tadi aku seperti melihat kedatangan moyangku Nabi Adam AS, dan aku cuba memeluknya, dan dia berkata kepadaku, engkau telah membetulkan nasab keturunanku. Maksudnya engkau telah jadikan mereka semua kembali pada Allah. Itulah nasabku, ahli syurga. Baik, di sini ada satu perbahasan tentang bagaimana seorang boleh melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melihat Nabi Adam AS. Tetapi ini atas nama karamah. Tapi kita tak boleh membenarkan semua yang mendakwa demikian. Yang mendakwa tengok tu, kalau kita tak tahu latar belakangnya. Dalam persoalan karamah ini, para ulama ada dua pandangan tentang apa dipanggil dawabit, atau kita namakan sebagai kriteria karamah itu. Jumhur ulama menyatakan apa yang menjadi mukjizat Nabi-Nabi boleh menjadi karamah para awliya, para wali. Yang membezakan Nabi mengaku dia Nabi, tetapi karamah tidak diakui oleh para wali sebagai satu karamahnya, ataupun sebagai untuk membuktikan tentang dirinya. Nabi SAW waktu datang mukjizat, dia kata mukjizat ni tanda aku ni Nabi, aku ni Rasul. Tetapi para wali bila datang karamah, dia tidak mendakwa itulah tanda aku wali, tak. Sebab dia tak perlu mengaku pun dia wali. Dia tak perlu pun, kalau orang tak percaya dia wali, dia tak perlu buktikan dia wali, tak perlu. Kerana itu bukan suatu benda yang dururi, yang penting. Orang nak percaya dia wali tak wali, itu hal dia. Tapi Nabi ni wajib percaya. Wali ni tuan-tuan, kita tak wajib percaya. Sebab tak ada orang ni percaya dia wali ni, saya tak percaya, tak berdosa. Tak percaya itu hal dia. Tapi menganiaya, menzalimi, itu hal lain, dosa lain pula. Kita cerita tak percaya. Saya rasa dia cuma para ulama, dia bukan wali. Itu terpulang pada awak. Tapi kalau para Nabi, seorang kata, saya rasa dia bukan Nabi, itu kafir. Sebab itu para Nabi buat mukjizat untuk membuktikan kenabian. Para wali datang karamah padanya bukan untuk membuktikan kewaliannya, tetapi untuk membuktikan orang lain melihat dia wali. Tapi bukan dia nak berkata, saya wali, inilah saya punya karamah. Tak. Dia tak terdesak buat benda tu. Sebab dia stay hamba untuk jadi hamba Allah. Apa yang harus berlaku mukjizat harus menjadi karamah kepada para wali. Ini pendapat pertama jumhur ulama. Setengah ulama kata bahawa apa yang menjadi mukjizat khusus kepada para nabi tidak boleh menjadi karamah para wali. Contoh, keluar unta Nabi Soleh, terbelah laut merah, itu mukjizat khusus. Terbelahnya bulan, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat khusus. Dan termasuklah lahir tanpa bapa, mukjizat khusus kepada Nabi Isa AS. Termasuklah benda yang tak bernyawa ini bertukar bernyawa, itu mukjizat khas pada Nabi Musa. Maka ini tak boleh berlaku kepada wali. Tapi yang lain-lain boleh. Menghidupkan orang mati boleh.
Ini wali Allah bagi dia karamah, tapi atas nama karamah. Ini bukan kiasan biasa, ini karamah. Bila kita cerita Syekh Abdul Qadir jumpa Nabi Adam atas nama karamah, karamatul awliya. Maka tak ada orang lain boleh mendakwa tanpa asas yang kuat. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, lepas dia tunjuk satu keadaan karamah yang Allah berikan kepadanya, dia kata kita kena sentiasa rungsing. Rungsing tentang apa? Tentang kematian. Kerana bila mana datang kematian, maka semua kaum kerabat kita akan tinggalkan kita. Sebelum mereka tinggalkan kita, baik kita tinggalkan mereka. Baik apa maksud? Sebelum isteri kita tinggalkan kita, sebelum isteri kita tinggalkan kita, anak-anak tinggalkan kita, kaum kerabat tinggalkan kita, kita tinggalkan mereka dahulu. Dengan maksud kita akan bersendirian dalam kubur. Kita nanti akan berada dalam usungan jenazah. Sebab mana kata syair, kullu bani untha wa in talat salamatuhu yauman ala alatin hadba mahmulu. Semua anak perempuan walau dia sihat sejahtera, akan sampai masanya diusung pada kerandanya. Kita ni anak perempuan ni, maksudnya kita anak pada perempuan, manusia. Sebab semua kita anak pada perempuan, tak ada seorang pun anak daripada lelaki. Anak daripada perempuan yang melahirkan. Wa in talat salamatu, walaupun kita sihat berpanjangan, akan sampai satu masa di atas usungan kita di bawah. Macam mana pun kita sihat. Dan kata pada penyair, al-mautu babun wa kullun nas dakhiluhu falaita sya'ri ba'dal maut maddaru. Mati itu ialah pintu, dan semua manusia akan masuk ikut pintu tadi. Mati itu pintu, semua akan masuk ikut pintu tadi. Dan apakah kita mengetahui di mana tempat kita sesudah mati? Ya, kita akan masuk, tapi kita jumpa apa? Jumpa neraka ke jumpa syurga? Kita ni, jangan kita disibukkan oleh orang-orang sekeliling kita sampai lupa persiapan kita menghadapi kematian. Sebab kelak bila kita mati, mereka tinggalkan kita tanpa apa pun amalan untuk kita. Maka kata-kata Syekh Abdul Qadir memberi maksud, sibukkan diri dengan beramal. Sibukkan diri dengan bersedia dengan kematian. Jangan waktu khas untuk kita cari pahala, cari kebaikan. Lalu kita disibukkan dengan isteri, kawan-kawan, anak-anak. Walau mereka akan tinggalkan kita nanti bila kita mati. Tentang kita kalau jumpa seorang kawan, kita tahu bila susah dia tak nak tolong kita. Tuan-tuan nak kawan tak dengan dia? Kita ada kawan bagus, tahu sama kita, makan minum sama kita. Tapi ada orang beritahu dia ni, kalau awak susah dia takkan tolong awak. Tuan-tuan seronok tak kawan dengan dia? Kurang seronok lah. Kita kawan dan berhati-hati, jangan sampai kita susah. Kita samalah semua orang ni yang ada sekeliling kita. Bila kita susah dia tak bantu. Bila? Dalam kubur. Dia takkan bantu kita. Kenapa? Dia ada kesibukan masing-masing. Akhirnya tuan-tuan tengok, kita dah ada kawan-kawan kita dah mati. Apa yang tuan-tuan bantu dia? Ada sedekah Fatihah sikit. Berapa kali? Kita tetap dinamakan kawan yang tidak membantu. Secara zahir, supaya kita muhasabah. Ini muhasabah. Kalau saya katakan tadi, kalau kita tahu kawan kita ini, kalau kita susah dia takkan tolong kita, kita tak akan kawan dia dengan seronok. Kalau kawan kita pun dengan bersyarat-syarat dia, nak jumpa kita, kejap lah saya ada urusan lain. Kalau tak ada urusan sangat baru kita jumpa dia. Sebab kita tahu kawan ni kalau saya susah dia tak tolong. Dia okey, dia baik. Cuma kalau susah dia tak tolong. Kawan ni baik, bagus. Kalau kita makan dia boleh buat cerita ketawa kat kita, gelak, ya bagus. Tapi bila kita susah dia tak nak tolong, atau dia tak boleh tolong, apakah kita akan beri komitmen waktu yang panjang dengan dia? Tidak. Sama juga tuan-tuan, kita ni mati, yang duduk sekeliling kita tak boleh tolong. Isteri kita boleh tolong? Tak boleh. Suami kita? Tak boleh. Anak kita? Tak boleh. Semua orang tak boleh tolong kita. Tapi siapa yang boleh tolong kita? Amal soleh. Yang berhampiran kita, yang duduk dengan kita, yang dikebumikan bersama kita, amal soleh. Kata Nabi SAW, yatba'ul mayyit salatha. Seorang bila mati ada 3 benda ikut dia.
yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan ikut dia ialah keluarganya, hartanya dan amalannya. Dan bila dikebumikan, fayarji'u ithnan wa yabqa wahid. Dua balik. Keluarga dia balik, harta dia balik. Yang tinggal bersamanya amalannya. Wa yabqa amaluhu. Jadi biar kita tuan-tuan masa kita banyak untuk beramal. Biar masa baca Quran lama sikit. Masa kita duduk masjid biar lama sikit. Masa kita belajar biar lama sikit. Ini semua tolong kita ni. Masa kita zikir biar lama sikit. Masa untuk kita tadabbur Quran biar lama sikit. Kenapa? Kerana inilah kawan kita, amal soleh. Maka fikirlah umur kita berapa dah ni. Kita masih lagi nak habiskan pada benda-benda yang kurangkan faedah akhirat kita. Perjalanan kita hampir dekat dengan kubur kita. Hampir. Tak lama masuk kubur. Waktu itu kawan mana kita harap tolong kita? Tuan-tuan harap siapa? Ya, bolehlah doa sekejap masa solat jenazah. Lepas tu kita doa kubur bukan 2 hari. Bukan 3 hari. Bukan juga 3 tahun. Bukan juga 30 tahun. Bukan juga 300 tahun. Bukan tempoh yang paling panjang. Yang kedua panjang. Selepas akhirat. Nabi Allah Nuh AS dah 1000 tahun. 1000 tahun lebih dia hidup. Baginda dah wafat puluhan ribu tahun. Berbanding usia dia puluhan ribu tahun. Nabi kita Muhammad SAW hidup 63 tahun. Rasulullah sudah wafat. Lebih hampir dekat 2000 tahun. 1400 tahun. Lamanya doa kubur. Ya, lebih lama umur 63. Baginda SAW umur 63 duduk dalam kubur dah 1000 tahun. Tuan-tuan, kawan mana yang akan tolong kalau bukan amal soleh? Sebab itu Rasulullah bila solat bengkok kaki. Nabi SAW bila buat ibadat tidak boleh dibandingkan. Dalam keadaan Rasulullah dipelihara, dijaga, maksum. Kita ni tak ada apa yang beri jaminan pada kita. Maka tengok baliklah jadual-jadual waktu kita. Biar masa dengan Allah lebih lama. Biar masa Quran tu lama sikit, zikir lama sikit, menuntut ilmu lama. Biar makin tua makin lama. Jangan makin tua makin lama kedai kopi. Makin tua makin lama main anak cucu sampai lupa bahagianya akhirat kelak. Makin tua makin duk sibuk pergi mall sana mall sebab apa? Bawa cucu. Mana masa kita dengan Allah? Yang nanti kita kalau mati ni semua tinggal kita dan semua tak boleh tolong kita. Amal soleh. Maka ketika itu celalah diri sendiri atas kecuaian kita sendiri. Fala yalumanna illa nafsah. Kata Rasulullah bila berlaku macam tu, jangan mencela melainkan diri kamu. Bukan salah cucu kamu, bukan salah kawan kamu, salah kamu. Patut kamu tahu benda tu. Kita tahu. Dan kita kalau periksa tak lulus, kita tak boleh salahkan kawan kita, tak boleh salahkan cikgu kita, salah kita lah. Sebab kita tak bagi masa betul. Maka kalau akhirat kelak berlaku sesuatu, kita tak boleh salahkan melainkan diri kita. Sebab itu, tengok balik jadual hidup. Atur balik. Biar benar-benar sibuk untuk mendekati diri kita dengan Allah, sibuk beramal. Kerana itulah teman kita dalam kubur nanti. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.